الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا. فتوب علي توبة نصوحا، فتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فيسر لنا أمرنا وعسرنا واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. وبعد. Kita masih lagi kesenambunan kisah atau cerita An-Najashi. Pertemuan kita kali terakhir kita sampai apabila usaha Amr bin al-As dan seorang lagi kawannya yang bernama Umarah, usahanya gagal untuk mempengaruhi An-Najashi, dan An-Najashi tetap membuat keputusan memberi perlindungan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, usaha orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy untuk membawa pulang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Habsyah gagal. Dan kita sudah cerita panjang lebar. Jadi kesenampunannya, ujian yang dihadapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Habsyah tidak berakhir di situ. Maknanya apa? Setelah Amr bin al-As dan kawannya Umarah bin al-Walid, kedua-duanya gagal dalam misi atau dalam usaha mereka, dan An-Najashi dia bagi balik semua hadiah-hadiah yang mereka bawa untuk dia, yang kita kata ni bukan hadiah rasuah, dan dia berkata kepada kedua-duanya, demi Allah, Allah tidak mengambil daripadaku rasuah sewaktu dia telah mengembalikan semula kepada aku hak aku dalam kerajaan. Nanti kita akan ceritakan maksudnya apa. Jadi berkata As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila An-Najashi bertindak sedemikian dan dia memperakui kata-kata Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan dia memperakui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang benar,
kata-kata Al-Quran mengenai Isa adalah sesuatu yang benar, yang tepat sekali. Pengakuannya itu menyebabkan orang-orang Habsyah, rakyat, marah dan memberontak terhadap An-Najasyi. Hari itu kita kata bila Ja'far ibn Abi Talib dipanggil sekali lagi dan ditanya mengenai Nabi Isa alaihi salam, dia menjawab soalan An-Najasyi itu dengan membaca awal surah Maryam. Jadi An-Najasyi setelah dengar bacaan surah Maryam, permulaan surah Maryam, dia telah memperakui ayat-ayat Al-Quran dan dia berkata Isa tidak lebih daripada apa yang telah dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Talib. Dengan bahasa muda, dia memperakui kebenaran Al-Quran mengenai Isa bin Maryam. Sekalipun ia menyalahi kepercayaan majoriti orang-orang Kristian terhadap Isa bin Maryam. Dan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tindakannya itu tidak disokong oleh orang-orang kanan dia, ketua-ketua agama, dan mereka berjaya menhasutkan orang ramai. Akhirnya sekali orang ramai berbangkit memberontak terhadap An-Najasyi. Jadi bila An-Najasyi bertanya kepada, kata As-Sayyidah Ummu Salamah, kata As-Sayyidah Ummu Salamah, bila orang ramai mula memberontak terhadap An-Najasyi, kami pula rasa terancam sekali lagi. As-Sayyidah Ummu Salamah dia kata, kami bimbang, kami risau kalau adanya orang baru, kalau adanya raja baru. Raja baru itu tetap tidak akan memberi layanan seperti An-Najasyi. Dan barangkali dia boleh bertindak lagi lebih agresif terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi As-Sayyidah Ummu Salamah dia kata sekali lagi, kami diuji dan kami sangat bimbang, sangat risau kalau An-Najasyi digulung ke atau dibunuh ke dan datang raja baru, sudah pastinya kami terancam. Kata As-Sayyidah Ummu Salamah, sebelum An-Najasyi ini pergi berhadapan dengan pemberontak, dia sediakan kapal kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada mereka, naik kapal itu dan duduk bersiap siaga. Kalau aku tertewas, aku kalah, kamu boleh bergerak, terus bergerak pergi ke mana sahaja. Maknanya An-Najasyi itu kata Sayyidah Ummu Salamah, sebelum dia pergi nak berhadapan dengan orang ramai, jadi dia mempersiapkan terlebih dahulu kapal dan bagi orang-orang Islam naik dalam kapal. Dan berkata kepada mereka, kalau terjadi sesuatu kepada aku, kalau aku kalah ke, dibunuh ke, atau terjadi sesuatu terhadap aku, kamu boleh terus bergerak, tinggalkan negara. Kalau aku menang, jangan pergi ke mana. Jadi mereka pun menaiki kapal itu, dan An-Najasyi bila pergi berkehadapan dengan orang ramai, awal lagi dia tulis sebuah surat. Dalam surat itu dia tulis apa? Dalam surat itu dia kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdahu wa rasuluhu wa rawhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam.
Maknanya apa? Sebelum dia pergi nak berhadapan dengan orang ramai, dia tulis satu surat, ataupun dia tulis dalam satu surat, dia bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, dan bahawasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah juga dan rasulnya. Dan setelah tulis surat itu, dia letak di bawah kain selendang dia di bahu kanan. Maknanya dia letak di bawah surat yang dia tulis tu, dia letak di bawah, ataupun letak bahagian sini di bawah baju. Kemudian bila dia berhadapan dengan orang ramai, orang yang memberontak, dia bertanya kepada mereka, wahai sekalian orang Habsyah, alastu ahaqqun nas bikum, bukankah aku orang yang paling layak untuk menjadi raja bagi kamu? Mereka menjawab, bala, betul, bahkan. Kemudian dia bertanya balik, kaifa ra'aitum sirati fikum, apa pendapat kamu mengenai pemerintahan aku? Aku ni orang baik tak? Aku seorang raja yang adil atau tidak? Lalu mereka menjawab, khairu sirah, sebaik-baik seorang raja. Lalu dia bertanya, jadi sebab apa pula kamu memberontak? Sebab apa kamu tidak berpuas hati? Lalu mereka menjawab, faraqta dinana, kerana kamu tidak lagi beragama dengan kami, kerana kamu tinggalkan agama kami, kerana kamu tidak lagi seagama dengan kami, kamu sudah tinggal agama kami. Dan kamu pula mengaku bahwasannya Isa adalah hanya hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah. Kepercayaan mereka Isa adalah putra Allah. Mereka pula kata kepada Najasyi, dia kata, kamu menatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dia berkata kepada orang ramai, aku bersaksi. Dia sambung kata-kata mereka sekali lagi. Maknanya bila bertanya kepada mereka, apa pendapat kamu menilai aku? Aku ni seorang yang baik atau tidak? Aku ni seorang raja yang adil atau zalim? Mereka kata, kamu sebaik-baik orang. Kamu seorang raja yang adil. Dan dalam tempoh pemerintahan kamu menjadi begitu sangat baik sekali. Dan tidak ada sesiapa pun yang lebih layak daripada kamu untuk dijadikan raja. Jadi dia tanya, sebab apa pula kamu duduk memberontak dan marah? Mereka kata apa? Kerana kamu telah meninggalkan agama kami. Kerana kamu tidak lagi seagama dengan kami. Kerana kamu telah mendakwa atau memperakui bahawasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia adalah anak Allah, atau kata mereka. Lalu An-Najasyi, dia ambil tangan dia dan letak di sini. Dan dia berkata, aku pun bersaksi macam ni. Aku pun memperakui atau mempersaksikan macam ni lah. Dia tak syakab lebih daripada itu. Dan dia letak tangannya di mana? Di atas surat yang dia tulis dan dimasuk bawah baju dia. Orang ramai faham dia memperakui atau dia mempunyai kepercayaan sama dengan apa yang mereka cakap.
Tetapi maksudnya dia memperakui yang tulisannya yang disembunyikan di bawah kainnya itulah yang benar. Nampak tak ni? Maknanya bila dia sambung kata-kata orang ramai, dia kata aku pun menyaksikan macam tu, macam ni. Dan dia letak tangan dia di sini. Jadi orang ramai faham dia memperakui kata-kata mereka dan dia mempunyai kepercayaan sama dengan mereka. Tapi maksud dia menyaksikan atau memperakui tulisan yang dia tulis terlebih dahulu dan menyembunyikannya di bawah kain dia. Jadi orang ramai rida balik ataupun rida kemarahannya balik dan mereka tidak lagi jadi memberontak terhadap An-Najashi. Kata As-Sayyidah Ummu Salamah, kami lega kerana pemberontakan itu sudah berakhir dengan dengan baik. Kata As-Sayyidah Ummu Salamah, tidak lama kemudian bola adanya orang memberontak terhadap An-Najashi dan berebut kuasa dengan An-Najashi. Yang tadi ni kemarahan orang ramai dengan sebab An-Najashi memperakui kata-kata Ja'far ibn Abi Talib mengenai Nabi Isa alaihi salam. Pemberontakan itu berakhir seperti mana yang kita ceritakan tadi. Kata As-Sayyidah Ummu Salamah, tidak lama kemudian pula adanya seorang Habsyah yang berebut kuasa dengan An-Najashi. Dia kata sekali lagi, kami terancam. Dan dia bertombor dengan musuh dia. Dan kami duduk tak henti-henti berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada An-Najashi. Kerana kita risau kalau An-Najashi tertewaskah, terbunuhkah dan orang tu menang, kita pun terancam. Dia kata akhirnya sekali dia pun menang. Sekali lagi kata As-Sayyidah Ummu Salamah, kita rasa bertenan dan tinggal dalam keadaan aman. Berkaitan An-Najashi. An-Najashi ini dia mempunyai cerita tersendiri. Tadi kita sebut hadiah yang Amr bin Al-As tu bawa, dia bagi balik. Dan dia menganggapnya rasuah. Dan dia berkata setelah ataupun sewaktu dia bagi balik semua hadiah-hadiah yang orang Quraisy hantar bersama Amr bin Al-As tu dia bagi balik. Dia kata wallahi ma akhaza minni ar-rashwa hina radda alayya mulki. Dia kata demi Allah, Allah tidak mengambil daripadaku rasuah ketika dia menimbali semula balik hak aku dalam kerajaan. Maksud dia apa? Kata Al-Imam Az-Zuhri, An-Najashi ini ayah dia seorang raja. Ayah dia seorang raja. Dan dia mempunyai seorang anak sahaja, yaitu An-Najashi. Ayah dia pula, dia mempunyai lagi seorang saudara lelaki. Dan dia pula ada 12 orang anak lelaki. Sekali lagi, maknanya An-Najashi ini ayah dia raja. Dan dia mewarisi takhta itu daripada ayah dia. Tapi sebelum dia mewarisi takhta itu, berlakunya satu kejadian yang mana orang-orang Habsyah membunuh bapa An-Najashi dan melantikkan saudaranya untuk jadi raja. Kerana apa? Bapa An-Najashi dia mempunyai seorang anak lelaki sahaja, seorang anak lelaki, yaitu An-Najashi. Saudara dia pula ada 12 orang anak lelaki. Jadi orang-orang kenamaan
atau membesar An-Najasyi, dia kata, kalau kami membunuh bapa An-Najasyi dan melantikkan saudaranya, dan saudaranya itu ada 12 orang anak, sudah ada jaminan apa? Takhta itu akan bertahan lama dan kedaulatan negara boleh bertahan lama. Tapi kalau bapa An-Najasyi, dia ada seorang saja An-Najasyi, jadi mereka bimbang kerajaan itu atau takhta itu tidak mampu bertahan lama, jadi mereka bertindak membunuh bapa An-Najasyi sewaktu An-Najasyi dia kecil, dan mereka pula melantikkan saudaranya, iaitu bapa saudara An-Najasyi, menjadi apa? Menjadi raja. Jadi An-Najasyi itu pula membesarkan atau dibesarkan oleh bapa saudaranya yang jadi raja. Dan dia seorang yang syirdik, orang yang bijaksana. Jadi bila dibesarkan oleh bapa saudaranya, dia pula kontrol bapa saudaranya. Maknanya apa? Maknanya dia menawan hati bapa saudaranya. Bila dia meningkat dosa dan dia seorang yang syirdik, jadi dia yang kontrol bapa saudara dia, dia dapat menawan hati bapa saudaranya, dan segala tindakan berasaskan kata-kata atau pendapat An-Najasyi. Anak dia yang ramai itu tak kelihatan. Tak kelihatan dibentas. Maknanya apa? Tak nampak. Jadi mereka pula bimbang balik. Membesar-membesar tu risau balik. Dia kata ke anak ni atau budak ni, dia sudah tahu kami yang membunuh bapa dia. Kami yang membunuh bapa dia. Dan nampaknya kanak itu ataupun Najasyi itu pula, dia mula kontrol dan menguasai bapa saudaranya. Kami bimbang ataupun kami risau, satu hari nanti dia boleh bertindak membunuh kami kerana kami telah membunuh bapa dia. Jadi sekali lagi mereka pergi berjumpa atau menghadap dengan bapa saudara dia yang menjadi raja, dan mereka pula meminta daripada bapa saudaranya supaya membunuhnya, membunuh An-Najasyi. Lalu bapa saudaranya mempertahankan dia. Dia kata, hari itu kamu membunuh bapa dia, hari ini pula kamu nak aku membunuh dia. Aku tak boleh membunuh dia. Jadi akhirnya sekali setuju untuk apa? Untuk mengusirkannya. Tak payah bunuh, tapi kena usirkannya daripada apa? Daripada Habsyah. Membuangkannya. Lalu dia terpaksa, dia kata, yang ni tak apa. Aku nak bunuh tak boleh. Tapi boleh usirkan. Jadi mereka membawa An-Najasyi dan mereka menjualkannya sebagai seorang hamba kepada seorang saudagar, kepada orang peniaga. Dan mereka pula harga tu atau duit yang mereka bayar tu mereka ambil. Maknanya mereka tu menjualkannya sebagai seorang hamba, dan orang yang membelinya pun membawanya naik kapal untuk membawanya apa? Pergi. Harga yang dibayar ataupun harga yang dibayar 600 dirham. Maknanya mereka menjualkannya dengan 600 dirham, dan mereka ambil duit itu dan serah An-Najasyi kepada peniaga untuk membawanya apa? Pergi tempat lain. Jadi peniaga itu pun membawanya masuk dalam kapal. Bersiap sedia untuk apa? Untuk bertolak atau melayar. Malam yang sama, hujan turun di musim panas. Jadi bila hujan turun,
Raja tu bapa saudara An-Najasyi, dia nak menikmati air hujan, dia keluar dan mandi di bawah air hujan. Sedang dia menikmati air hujan dan mandi, terkena petir, mati. Bila mati, orang ramai sedia maklum nak cari pengganti daripada kalangan anak-anak dia. Cari anak dia semuanya orang, kita panggil apa orang yang macam mana? Orang yang OKU. Cacat dari sudut apa? Dari sudut cacat mental, cacat akal. Tak ada seorang pun daripada anak-anak dia yang boleh dijadikan raja. Jadi mereka rasa bermasalah, siapa yang akan dijadikan raja. Jadi akhirnya sekali mereka dia kata, nampaknya tidak ada pilihan melainkan juga kena bawa pulang apa An-Najasyi untuk dijadikan raja. Kerana tak ada seorang pun dari kalangan bapa saudaranya tu, anak bapa saudaranya tu yang boleh dijadikan raja. Semuanya Quran Suamat. Jadi mereka tu pergi kelang kabut dan berjaya membawa turun An-Najasyi sebelum kapal itu bergerak. Dan mereka membawanya dan melantikkannya atau menabalkannya sebagai Raja Habsyah. Itu yang dia kata sewaktu dia nak mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada Amr bin Al-As dan Umarah, dua orang utusan Quraisy itu. Dia kata Allah tidak mengambil daripadaku rasuah sewaktu dia telah mengembalikan kepada aku mulki atau kerajaanku. Dan bila dibawa dan ditabalkan sebagai raja, peniaga itu pula dia nak duit dia. Bila pergi nak minta duit dia, mereka kata tak ada duit, tak mau bayar. Jadi dia terus pergi menghadap An-Najasyi. Dah sudah jadi raja dah, ditabal sebagai apa? Raja. Jadi dia kata, dia pergi menghadap An-Najasyi. Dan ini merupakan hukuman atau keputusan pertama dia. Orang tu bila menghadapkannya, dia menceritakan kepada dia. Dia kenalah. Dia kata, wahai raja, aku telah memilih seorang hamba. Dia tak kata kamu. Aku telah memilih seorang hamba. Dan aku telah membayar sebanyak 600 dirham kepada penjualnya. Tiba-tiba penjualnya itu datang merampas hamba tu balik dan duit aku tak mau bagi balik. Lalu An-Najasyi memanggil mereka yang menjualkannya kepada peniaga itu dan dia berkata kepada mereka, kalau kamu tak kembali semula balik duit dia, aku akan serahkan hamba dia kepada dia. Hamba dia tu maksud dia diri sendiri ya. Tapi dia tak cakap aku. Jadi maknanya apa? Orang tu yang membawa kes tu, dia kata, wahai raja, aku telah memilih seorang hamba. Dan setelah aku memilihnya dan membayar sebanyak 600 dirham, tiba-tiba pula apa orang yang jual hamba itu datang dan merampas semula balik hamba dan pula tak mau bagi duit aku. Jadi dia dengan tegas berkata kepada mereka yang menjualkannya itu. Dia kata, kalau kamu tak serahkan hamba dia kepada dia, kalau kamu tidak membayarkan duit atau harga hamba tu kepada dia kembali, aku akan serahkan hamba tu kepada dia untuk membawanya pergi. Akhirnya sekali mereka juga terpaksa akur dan membayar balik 600 dirham yang mereka bayar itu. Dan ini merupakan apa? Hukuman atau keputusan pertama yang menunjukkan apa? Ketegasan dia dan juga apa? Kebentaran dan kebijaksanaan dia. Ini sedikit banyak mengenai An-Najasyi. Oleh itu bukan sahaja Nabi SAW memilih Al-Habsyah dan memilih Raja
An-Najasyi untuk menjadi tempat penhijraan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam di situ. Kerana Nabi SAW awal-awal lagi dia kata inna bil habasyah malikan la yuzlam indahu ahad. Nabi SAW bila dia nak kenal pasti satu tempat supaya sahabatnya berhijrah di situ, dia kata di situ adanya seorang raja itu tidak ada sesiapa yang boleh diinaya di negeri dia atau di tempat dia. Baik, jadi kita selesai mengenai penhijraan sahabat Nabi SAW ke Habsyah kali kedua, dan kita pula pergi kepada kehendak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk juga berhijrah ke Habsyah. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak jadi berhijrah ke Habsyah, ataupun dia tak berhijrah ke Habsyah. Dia terus duduk di Madinah, di Makkah, dan menemani Nabi SAW di Makkah sampai dia terus bersama Nabi, ataupun sampai dia berhijrah terus bersama Nabi atau menemani Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menurut As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata As-Sayyidah Aisyah, As-Sayyidah Aisyah zaujat Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam a'qil abawayya qat illa wa huma yadinani ad-dina." Kata As-Sayyidah Aisyah, dia kata, semenjak aku syirdik, aku mendapati kedua ibu bapa aku beragama Islam. Maknanya apa dia nak bagi tahu? Dia kata dia dibesarkan dalam keadaan ataupun dia sudah syirdik dah, ataupun sewaktu ataupun saat dia sudah syirdik, dia kelihatan kedua ibu bapa ini beragama Islam. Kata Sayyidah Aisyah, bila ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak tahan lagi dengan gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy, dia membuat keputusan untuk juga berhijrah ke Habsyah. Walaupun dia bukan calon-calon orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia orang yang ada kedudukannya, orang kenamaan, orang kaya, orang berilmu. Dia dikira antara orang yang paling berilmu dari kalangan orang-orang Quraisy. Orang yang memiliki akhlak yang begitu sangat baik. Maknanya ni kedudukannya begitu sangat hebat di kalangan orang Quraisy. Dia bukan orang biasa-biasa. Selain daripada dia seorang saudagar, dia orang yang ada kedudukan istimewa, berilmu, berakhlak tinggi, dan sebenarnya ia disenani dan disukai oleh orang Quraisy. Tapi ini sebelum Islam. Bila dia masuk Islam, dia juga semua itu tidak memberi apapun makna ataupun faedah bagi Sayyidina Abu Bakar. Dia juga diancam oleh orang-orang Quraisy. Dia diusik, disakiti, diganggu, dan dengan bahasa muda diberi tekanan sampai dia membuat keputusan juga untuk berhijrah, tinggalkan Makkah, pergi ke Habsyah. Jadi bila dia membuat keputusan untuk berhijrah, dia bergerak tinggalkan Makkah. Bila sampai ataupun bila dia bergerak tinggal Makkah, dia sampai satu tempat dalam perjalanan dia, tempat itu bernama Barku Al-Ghamad. Satu tempat. Atau dengan bahasa muda, bila Sayyidina Abu Bakar membuat keputusan untuk berangkat tinggalkan Makkah, berhijrah ke Habsyah, dalam perjalanan dia, dalam suatu bersinggahan, dalam suatu tempat ataupun dalam suatu bersinggahan, nama dia Barkul Ghamad, dia terserempak dengan seorang kenamaan atau seorang ketua Arab bernama Ibnu Ad-Dughunnah. Ibnu Ad-Dughunnah, nama tak bintin, seorang kenamaan orang Arab.
Nama dia Ibnu Ad-Dughunna, dan dia menjadi ataupun Ibnu Ad-Dughunna ni menjadi ataupun dia membesar satu kabilah nama dia Al-Qarah. Jadi bila kelihatan Abu Bakar, dia bertanya kepada Abu Bakar, kamu nak ke mana ni? Sayyidina Abu Bakar orang yang terkenal. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu sewaktu dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ramai bila terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar akan tanya, akan Abu Bakar dikenali dan orang kenal Abu Bakar. Dan akan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, siapa ni? Maknanya mereka kenal Sayyidina Abu Bakar, dia seorang peniaga, seorang saudagar, peniaga. Jadi dalam perjalanan pun ke Madinah, bila orang ramai berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, akan tanya kepada Abu Bakar, siapa ni yang bersama kamu ni, wahai Abu Bakar? Maknanya mereka tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, orang ramai mengenalinya. Dan Sayyidina Abu Bakar ini pun bila nak jawab pun dia tak boleh jawab terus ni Nabi. Kalau dia kata ni Nabi ni ke, ni Muhammad ke, dah terancam dah. Kerana apa? Kita tahu, nanti kita akan ceritakan, kita tahu orang-orang Quraisy tu dia membuat peruntukan 100 ekor unta bagi sesiapa yang dapat tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hidup atau mati, 100 ekor unta. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar jawab, dia kata ni Muhammad, habis. Jadi bila orang tanya siapa ni, dia akan jawab hadin yahdini at-tariq. Hadin yahdini at-tariq, menunjuk jalan bagiku. Jadi menunjuk jalan, orang ramai akan faham apa? Turis gaya. Maknanya orang yang tunjuk jalan di padang pasir. Dan maksud Sayyidina Abu Bakar apa? Bertunjuk jalan ke Allah Subhanahu wa taala, bertunjuk jalan yang benar, atau bertunjuk jalan ke syurga, atau bertunjuk jalan kepada kebenaran. Ini pun salah satu yang menunjukkan kesyirikannya. Kalau dia jawab terus ni Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam, dia pun sama. Jadi nak bohong terus, nak kata orang lain dosa. Jadi dia guna bahasa apa? Ma'arid. Dia guna bahasa yang boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna atau satu maksud. Sama tadi tindakan An-Najashi, tindakan An-Najashi yang kita ceritakan tadi. Dan ni boleh salah satu cara yang kita boleh guna pakai untuk elak daripada kita cakap bohong jadi dosa. Kalau kita cakap terus terang kita terancam, jadi boleh menggunakan cara itu dipanggil Al-Ma'arid. Al-Ma'arid boleh menggunakan bahasa yang boleh ditafsirkan dengan lebih daripada satu makna atau satu maksud untuk elak daripada situasi yang boleh mendatangkan ancaman, dan pada masa yang sama kita tak kira ataupun tak buat dosa bohong, cakap bohong. Kembali kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Ibnu Ad-Dughunna, seorang membesar tu, bertanya kepada dia, kamu nak ke mana? Dia kata, aku nak pergi ke Habsyah. Aku nak cari negara yang di situ aku boleh bebas menyembah Allah. Lalu Ibnu Ad-Dughunna berkata kepada dia, fa inna mislaka ya Aba Bakr la yakhruj wa la yukhraj. Lalu Ibnu Ad-Dughunna tu dia kata, ini tak boleh jadi. Kamu ataupun orang seperti kamu ni wahai Abu Bakar, tak boleh keluar ataupun tak boleh berhijrah atau keluar tinggal tempatnya atau tinggal Makkah, dan tak boleh mana-mana orang pun memaksamu untuk keluar. Maksud dia apa dengan bahasa mudah? Dia kata, orang seperti kamu ya Abu Bakar tak boleh tinggalkan tempat kamu. Sama ada atas kerelaan hati, apatah lagi orang memaksa kamu nak tinggalkan tempat. Maknanya apa dia nak kata kepada dia, kamu orang seperti kamu ni tak boleh sama sekali tinggalkan negeri kamu sendiri atau tempat kamu sendiri. Sama ada secara rela, apatah lagi secara paksa.
Kerana kamu bukan orang biasa, wahai Abu Bakar. Kamu ni orang yang sangat berhati terhadap nasib orang yang korang baik. Orang yang mulia, orang yang bermurah hati, orang yang sentiasa membantu orang yang berada dalam keadaan susah. Jadi rugi kalau kamu tinggalkan tempat itu. Tak boleh. Lalu Sayyidina Abu Bakar dia kata, aku tidak lagi bebas untuk tinggal atau beribadah atau terancam tinggal di Makkah. Lalu Ibn Dughunna dia kata, jom aku akan ikut kamu pergi ke Makkah dan aku akan mengambil janji daripada orang-orang Makkah dan membesar Makkah agar tak ada sesiapa ganggu atau menyakiti kamu. Lalu Sayyidina Abu Bakar bata balik bersama orang yang bernama Ibn Dughunna itu. Dan Ibn Dughunna itu bila membawa Sayyidina Abu Bakar kembali masuk Makkah, dia pergi berjumpa dengan membesar orang-orang kenamaan orang-orang Makkah. Dan dia meminta daripada mereka supaya memberi jaminan kepada dia tak ada sesiapa yang akan kacau atau usik atau menyakiti Abu Bakar. Jadi mereka hormat kepada Ibn Dughunna itu dan mereka berjanji tidak akan menyiksa atau mendera atau mengganggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma mereka berkata kepada Ibn Dughunna, orang kenamaan itu, dia kata, kita tak akan kacau dia, tak akan usik dia, tapi kalau dia nak ibadah ikut agama dia tu atau nak beramal ikut agama dia, kena di rumah dia. Tak boleh depan khalaik ramai. Dan Ibn Dughunna tu tinggal Sayyidina Abu Bakar dan dia berangkat balik. Dan Sayyidina Abu Bakar duduk untuk seketika, kata Sayyidah Aisyah, tak ada siapa usik dia, kacau dia, sampai satu hari Sayyidina Abu Bakar dia membuat lebih kurang masjid atau musalla di halaman rumah dia. Di halaman rumah dia. Maknanya apa? Maknanya sebelum ni bila dia nak salat, nak sembahyang, nak baca Quran, apa-apa duduk dalam rumah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dia membuat masjid atau musalla di halaman rumah dia. Jadi bila dia nak salat, salat di situ. Bila dia nak baca Quran, baca di situ. Jadi bila dia salat atau nak baca Quran, Sayyidina Abu Bakar suaranya suara yang merdu, suara yang sayu. Jadi bila dia sembahyang, bila dia nak baca Quran, suaranya itu dia menarik minat orang ramai. Jadi bila dia masuk salat ataupun bila dia nak baca Quran, orang ramai pula datang berbusu nak dengar bacaan dia. Dan dia pula memiliki jiwa yang lembut. Bila dia baca Quran, dia menangis. Bila dia baca Quran, dia akan menangis, dia cepat tersentuh. Jadi menyebabkan orang ramai bila dia nak salat, bila dia nak baca Quran di masjid yang dia bina di halaman rumah dia tu, jadi kanak-kanaklah semua wanita orang pergi duduk dengar bacaan dia, sampai orang-orang Quraisy tak boleh membiarkannya, takut ada penaruh. Jadi sekali lagi mereka memanggil orang tadi Ibn Dughunna tu, kerana mereka juga tak boleh bertindak sewenang-wenangnya terhadap Sayyidina Abu Bakar. Ini akan mendatangkan malu kepada Ibn Dughunna. Jadi mereka memanggil Ibn Dughunna dan bagi tahu kepada dia, Abu Bakar telah melanggar perjanjian dan kami tak jadi bertindak terhadap dia kerana kamu. Jadi kita tak akan membiarkan dia berterusan macam tu, sembahyang depan khalaik ramai atau membaca Al-Quran depan orang ramai.
Jadi Ibnu Dughunah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata macam ni, tak boleh. Nanti kalau terjadi apa-apa kepada kamu, malu aku. Kerana aku yang memberi perlindungan kepada kamu. Lalu Sayyidina Abu Bakar dia kata, tak apa, kalau mulai hari ini aku tidak lagi memerlukan perlindungan daripadamu, dan aku hanya meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali semula balik. Perlindungan Ibnu Dughunah itu maksud dia apa? Dia membebaskan ataupun dia tidak lagi terikat dengan perjanjian atau perlindungan yang Ibnu Dughunah bagi. Jadi sebaik sahaja terjadinya atau terputusnya perlindungan itu, atau dipanggil dalam Arab al-jiwar, Sayyidina Abu Bakar bila pergi ke masjid, sebaik sahaja habisnya ikatan itu atau perjanjian itu, sebaik sahaja dia pergi ke masjid, ada orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang Makkah yang ambil tanah dan letak atas kepala Abu Bakar. Yang bukan salan-salan orang tu. Jadi bila buat macam tu, ada Al-Walid, seorang kenamaan orang Makkah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kata, cuba tengok orang buat apa terhadap aku. Lalu Al-Walid tu dia kata, kamu yang berbunca, kamu yang menjatuhkan marwah diri kamu sendiri, kamu yang menyebabkan orang bertindak terhadap kamu macam tu, kerana kamu tinggal agamamu. Maknanya apa? Maknanya Sayyidina Abu Bakar pun walaupun dia seorang kenamaan, orang hebat, tapi dia tetap juga tak terlepas daripada ancaman dan bermacam-macam usikan dan hinaan juga yang terima. Dan Sayyidina Abu Bakar juga pernah dipukul sampai berlumuran darah, sampai orang kata mati. Nanti kita akan ceritakan kemudian hari. Maknanya tak ada siapa terlepas daripada menjalani atau menghadapi bermacam-macam ujian dalam peringkat permulaan Islam. Baik, saya rasa setakat itu pertemuan kita malam ni, dan tajuk seterusnya kita tangguhkan pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ila al-liqa' in qaddarallahu lana al-baqa' wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.